Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abidus sabil, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita semua dianugerahkan hidayat. Hidayat inilah perkara yang mahal, yang bernilai dalam dunia ini. Kerana dengan perantaraan hidayat Allah, kita dimudahkan, dipandu, dipimpin untuk melakukan ketaatan. Dan dengan ketaatan itulah kita mendapat keredaan Allah, kecintaan Allah. Jadi bila kita diberi peluang untuk buat amal ibadat, dapat datang ke masjid dan sebagainya, apa pun jua amalan, pertama sekali yang sepatutnya tersedik dari hati kita ialah syukur. Syukur kerana diberi peluang terhadap perkara itu. Jadi mudah-mudahan dengan syukur kita itu Allah sentiasa tambah lagi hidayahnya, tambah lagi hidayahnya. Baik. Dan untuk malam ini kita teruskan lagi pengajian kitab Al-Kabair berkenaan dosa-dosa besar. Jadi pada malam ini kita masuk kepada dosa besar yang seterusnya, iaitu dosa besar yang keempat. Jadi suka saya ulangkan lagi kenapa kita perlu tahu dosa besar. Kerana sifat orang beriman ialah menghindari diri dari dosa-dosa besar. Itu sifat orang beriman. Dia akan berhati-hati daripada dosa besar. Dosa lah, kita kata lebih-lebih lagi dosa besar. Jadi macam mana nak menghindari, nak menjauhi kalau kita tak kenal dosa besar itu sendiri. Jadi kerana itulah kita perlu mengenalinya. Kenal satu persatu dosa besar, bukan untuk kita lakukan, tapi untuk kita tinggalkan, jauhi. Baik, dosa besar yang keempat untuk malam ini yang kita akan bincangkan, dosa besar yang sebelum ini tentang sihir. Sihir. Okey, untuk malam ini dosa besar yang keempat ialah tarkus solah, meninggalkan solah. Jadi meninggalkan solah nampak macam remeh, nampak macam terlalu umum berlaku, nampak macam tak dosa besar pun, tapi hakikatnya inilah dosa besar. Meninggalkan solah. Cuba kita lihat bagaimana solah itu difardukan. Begitu istimewa peristiwa solah itu difardukan. Nabi dijemput untuk Isra' Mi'raj. Dan sebelum Isra' Mi'raj tu, Nabi dalam keadaan sedih sebenarnya. Sedih kerana beberapa peristiwa.
Antaranya yang paling utama sedih kerana kaumnya lah, kaumnya yang begitu memusuhi dia, memusuhi Nabi. Dan sebab lain ialah kerana kewafatan dua orang yang menjadi betul-betul menjadi pendorong semangat dia, iaitu isterinya Siti Khadijah dan pakciknya Abu Talib. Tidaklah kita kata betul-betul sebelum Isra' Mi'raj kewafatan mereka tu, tapi berlaku sebelum Isra' Mi'raj dah. Jadi beberapa peristiwa yang betul menyedihkan hati Nabi, Allah tasliyah hati Nabi. Istilahnya tasliyah. Tasliyah tu maksudnya Allah hiburkan hati Nabi, gembirakan hati Nabi dengan Allah Isra' Mi'rajkan Nabi. Jadi Isra' Mi'raj antara lain ulama sebut adalah peristiwa nak menggembirakan Nabi. Antara lain Isra' Mi'raj tu bertujuan itu, menggembirakan Nabi. Dan kalau kita lihat antara peristiwa Isra' Mi'raj ni, apa yang berlaku? Yang berlakunya ialah diberikan solat. Diberikan solat, diberikan 50 waktu solat asalnya. Jadi kalau kita renung, kita akan dapat faham pemberian solat adalah perkara yang nak menghiburkan hati Nabi. Pemberian solat ini untuk Nabi dan umatnya adalah salah satu perkara yang nak menghiburkan hati Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu. Sebab itu Nabi sendiri pernah bersabda, penyejuk mata aku ialah solat, ialah di dalam solat. Penyejuk mata aku, benda yang peluk, benda yang paling Nabi suka, nyaman, harmoni, Nabi rasakan ialah solat, dalam solat. Sehingga sebelum Nabi wafat, Nabi pesankan beberapa perkara, antaranya solat Nabi tekankan, tentang solat. Jadi kalau kita lihat solat ni begitu istimewa sehingga dia dianugerahkan dalam peristiwa Isra' Mi'raj, dan dia adalah kegembiraan Nabi, maka tidak mustahil, tidak jauh untuk kita fikirkan bila meninggalkan solat dia adalah perkara yang betul-betul menyedihkan hati Nabi. Meninggalkan, sebab itu meninggalkan solat adalah di antara dosa besar. Bahkan mengikut ijtihad Imam Zahabi yang mengarang kitab Al-Kabair ini, meninggalkan solat adalah dosa besar yang keempat. Top 5 lah kita kata, masih dalam top 5 lagi. Dosa besar yang masih dalam top 5 lagi. Jadi begitu berat meninggalkan solat. Tapi yang kita sedih, yang kita rungsing, perkara ini adalah dosa besar, tapi perkara ini telah umum berlaku. Umum berlaku. Remaja-remaja kita, bahkan bukan remaja, kadang-kadang dah berusia dah, masih tidak mengambil berat tentang solat, mencuaikan solat, meninggalkan solat. Bila dia telah umum, maka kita perasaan sedih tu pun dah tak ada dah. Umum dah berlaku. Bahkan kita lihat orang yang sedih kerana masyarakat meninggalkan solat, kita lihat orang tu macam pelik. Pelik orang ni, sedih sangat orang lain tinggal solat. Kenapa? Kita pelik pula tengok orang yang macam itu. Sedangkan itulah sebenarnya perasaan yang patut ada. Jadi Allah SWT menyebut di dalam Al-Quran tentang meninggalkan solat ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya.
Apa terjemahan dia? Fa khalafa min ba'dihim, maka hiduplah setelah mereka, tinggallah setelah mereka, khalfun, generasi kemudiannya, adha'us salah, yang mensia-siakan solah, wattaba'us syahawat, yang mengikuti hawa nafsu. Maka apa Allah janjikan? Fasawfa yalqawna ghayya, kelak mereka akan memasuki ghayy. Memasuki ghayya. Ghayy ni antara lain maknanya kecelakaan tapi ghayy juga bermakna lembah di neraka pun dipanggil ghayy juga. Maksudnya akan dimasukkan ke dalam neraka lah, kita kata kesimpulannya. Begitu Allah ancam terhadap perbuatan meninggalkan solat. Meninggalkan solat, ancaman dia adalah memasuki neraka. Jadi kita kena takut. Masuk neraka ni bukan sekejap-sekejap. Satu sembahyang yang kita tinggalkan dengan sengaja, di dalam hadis Nabi sebut akan diam di dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum. Hukum ni kalau dalam penggunaan bahasa Arab, satu tempoh yang sangat lama dipanggil hukum. Di dalam Quran pun ada sebut hukum juga, dalam surah Kahfi. Hukuba kan. Aku akan tunggu walaupun berapa lama sekalipun. Dalam ayat Quran itulah mengertikan hukuba tu. Jadi makna hukum adalah tempoh yang terlalu panjang, terlalu lama. Ada yang ulama menafsirkan hukum tempohnya ialah 8,000 tahun. Dan ada pelbagai tafsiran lagi tentang makna hukum. Jadi lamalah. Bayangkan itu satu solah. Akibatnya duduk dalam neraka selama itu. Bayangkan kalau banyak solah yang tinggalkan. Jadi Allah dah ancam dah dalam Quran, meninggalkan solah saufa yalqawna ghayya, akan masuk neraka. Qala Ibnu Abbas berkata, maksudnya Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat Quran tadi. Jadi kita ambil tafsiran orang yang dekat dengan zaman nubuah. Ibnu Abbas ni sahabat Nabi lah, Ibnu Abbas. Bahkan Ibnu Abbas ni antara sahabat Nabi yang mahir tentang Al-Quran. Sebab itu ada tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas. Jadi daripada penerangan sahabat ini, Ibnu Abbas, beliau berkata, laisa ma'na adha'uha tarakuha bil kulliyah. Dalam ayat Quran yang Allah kata siapa yang meninggalkan sembahyang, generasi yang meninggalkan sembahyang akan masuk neraka tadi itu, Ibnu Abbas kata yang meninggalkan sembahyang yang disebut dalam Al-Quran tu bukanlah meninggalkan sembahyang terus. Dia kata laisa ma'na adha'uha tarakuha bil kulliyah, bukan maknanya dia tinggal terus tak salat, walakin akharuha an waqtiha an awqatiha. Tetapi orang yang dimaksudkan dalam ayat Quran yang masuk neraka itu ialah orang yang dia bersolat tetapi solat setelah habis waktunya. Bukan tak solat. Bukan tak solat, solat juga, tunaikan solat juga, tapi setelah habis waktunya baru dia solat. Itu pun Allah dah ancam dengan memasuki neraka jika tak bertaubat. Sebab tu ayat Quran tu ada kata illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Maksudnya kalau dia bertaubat, dia tidaklah mendapat siksaan tu. Kalau dia bertaubat. Ni ceritanya kalau dia tak taubat, mati dalam keadaan tak taubat, dan sembahyang selalu terkeluar waktu. Sembahyang keluar dari waktunya. Itu yang Allah janjikan
memasuki neraka tu. Jadi kita bayangkan orang yang masih tunaikan sembahyang, cuma terlepas waktu, itu pun Allah dah janjikan siksaan di akhirat. Apatah lagi yang sememangnya tinggalkan sembahyang, yang tidak sembahyang walaupun di luar waktu. Apatah lagi orang ini. Sebab itu dia adalah dosa yang besar. Meninggalkan sembahyang ni dosa yang besar. Wa qala Sa'id bin al-Musayyab, Imam at-Tabi'in rahimahullahu ta'ala, huwa alla yusalli zuhra hatta ya'ti al-'asr wa la yusalli al-'asra ila al-maghrib wa la yusalli al-maghriba ila al-'isha wa la yusalli al-'isha'a ila al-fajr wa la yusalli al-fajra ila tulu'i syamsi. Bahkan menguatkan pendapat Ibnu Abbas tadi. Ibnu Abbas tu di kalangan sahabat, seorang pula tokoh yang disebutkan, iaitu Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ni Imamut Tabi'in, kita kata tabi'in yang paling ulung lah. Dia antara generasi tabi'in yang awal. Bahkan Sa'id bin Musayyab ni dia adalah menantu kepada seorang sahabat, kan? Menantu kepada Abu Hurairah, kalau saya tak silap. Dia tabi'in yang ulung lah, antara tabi'in yang awal. Dia punya tafsiran ataupun dia punya penerangan pun menyokong pandangan Ibnu Abbas tadi. Dia kata apa? Orang yang dikatakan masuk neraka dalam Al-Quran itu ialah orang yang tidak sembahyang zuhur sehinggalah dah masuk asar. Maksudnya dah masuk asar baru sembahyang zuhur dia. Bukan zuhur tu tak sembahyang, tapi zuhur tu sembahyang dah dekat waktu asar, dah di waktu asar. Yang dia tidak sembahyang asar melainkan dah masuk maghrib. Bukan tak sembahyang asar, tapi dah masuk maghrib baru sembahyang asarnya. Yang tidak sembahyang maghrib sehinggalah isyak, yang tidak sembahyang isyak sehinggalah fajar, yang tidak sembahyang fajar sehinggalah terbit matahari. Maksudnya sembahyang dalam keadaan sudah di luar waktunya. Sedangkan Allah perintahkan sembahyang diikat dengan waktu. Allah ikat perintah sembahyang ni dengan waktu. Jadi bila kita sembahyang di luar waktu, kita telah pisahkan ikatan yang Allah ikat. Jadi dia adalah perbuatan dosa. Jadi apa lagi tambahan Sa'id bin Musayyab tadi? Faman mata wa huwa musirrun ala hadhihi al-halah wa lam yatub wa'adahu Allahu bi ghayyin. Siapa yang mati dalam keadaan berterusan dengan perbuatan itu, dan dia tidak bertaubat kepada Allah, tak bertaubat, Allah menjanjikan kepada dia dengan ghayy. Seperti dalam Quran tadi, ghayya. Apa itu ghayy? Wa huwa wadin fi jahannam, iaitu lembah di dalam neraka Jahannam. Lembah dalam neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni neraka untuk yang dimasuki oleh orang-orang Islam, kan? Seperti saya sebut bulan lepas, kan, ada tingkatan-tingkatan neraka, kan? Neraka yang paling tinggi sekali neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni dimasuki oleh usatul muslimin, penderhaka-penderhaka dari kalangan orang Islam. Lagi bila dia masuk neraka Jahannam, neraka Jahannam ni adalah satu-satunya neraka yang kemudian penghuninya dikeluarkan. Penghuninya dikeluarkan. Berbeza neraka-neraka lain yang bila dah masuk penghuninya tak keluar dah. Sebab yang neraka-neraka lain tu dimasuki oleh orang kafir. Bila dah masuk memang tak keluar. Tapi neraka Jahannam ni dia dimasuki oleh
penderhaka orang Islam, maksudnya orang-orang Islam yang ada dosa. Jadi bila dia masuk, bila selesai siksaan dia dalam satu jangka masa yang tak tahu berapa lama, akhirnya baru dia keluarkan. Itu yang kita ada hadis tentang Jahannami tu. Hadis Jahannami tu maksud hadis tentang golongan ataupun orang yang terakhir masuk syurga, yang dipanggil Jahannami, bekas penghuni neraka Jahannam. Jadi dia dimasukkan dalam neraka Jahannam. Jadi kat situ ada isyarat, ada ulama mengisyaratkan di situ bahawa orang ini dengan perbuatan meninggalkan solat dia tidaklah kafir, tetapi dia adalah dosa besar. Jadi bukanlah tinggalkan solat tu jadi kafir. Sebab itu Imam Zahabi sendiri masukkan dia sebagai dosa besar. Imam Zahabi tak kata dia sebagai sebab kekufuran, Imam Zahabi letak dia sebagai dosa besar. Jadi meninggalkan solat tidaklah jadi kafir, tapi dosanya besar yang tak boleh kita pandang remeh. Dosanya besar. Tapi dengan meninggalkan solat pun boleh jadi kufur, boleh jadi kafir. Bila dia tinggalkan dalam keadaan mengingkari dan menentang, itu baru jadi kafir. Itu memang kaedah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila melakukan dosa tak jadi kafir, sehinggalah kalau dia menghalalkan ataupun dia mengingkari perintah itu, barulah dia menjadi kufur. Jadi kat situ bila dia kata masuk dalam ghai itu adalah satu lembah di dalam Jahannam. Maksudnya Jahannam adalah tempat penghuni neraka yang akhirnya akan dikeluarkan. Jadi perbuatan tu tidaklah menatijahkan kekufuran hakiki. Kecuali dia mengingkari hukum Allah tu, dia menidakkan hukum Allah, itu baru dia boleh jadi kufur. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang lain, fawailul lil musallin, wail untuk orang yang bersembahyang. Untuk orang yang bersembahyang mendapat wail. Wail tu apa? Kalau terjemah lughatan dia, wail ni maksudnya celakalah, kecelakaan lah bagi orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang pun dapat kecelakaan. Macam mana kan? Macam mana tu? Orang yang sembahyang ni macam mana? Allah terangkan, alladzina hum an salatihim sahun, iaitu mereka yang lalai terhadap sembahyang-sembahyangnya. Apa maksud lalai daripada sembahyangnya? Ghafiluna anha mutahawinuna biha, yang lalai terhadapnya dan meremehkan solat. Lalai terhadap solat dan meremehkan solat. Dan Allah masih panggil dia sebagai orang yang sembahyang kerana dia memang sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, Allah tak panggil dia orang yang sembahyang, musallin. Maksudnya dia sembahyang juga, tapi dia sembahyang dalam keadaan sahun. Sahun ni bukanlah tengah sembahyang tu dia leka ingat benda lain. Itu memang satu celaan lah, satu perkara tak baik lah, tengah sembahyang tak khusyuk, itu memang satu perkara yang tak baik. Tapi maksud leka lalai tentang sembahyang ni ialah dia sembahyang tidak mengikut waktunya. Waktu dah habis baru nak sembahyang, okey. Itu pun Allah dah murka, apatah lagi yang betul-betul tak sembahyang. Jadi sebab tu kita jangan fikir, oi, sembahyang tak kena masa pun dah kena siksaan. Kalau macam ni tak payah sembahyang lah, tak boleh. Itu kelojikan yang syaitan ajarkan. Syaitan ajarkan tu. Kalau dah macam ni pun dah kena siksa, lebih baik tak payah buat terus, kena siksa juga. Itu logik yang syaitan ajar.
Jangan ikut syaitan. Jadi logik yang sebenarnya ialah kalau itu pun dah dapat siksaan, kalau tinggalkan sembahyang terus, lagi berat siksaannya, tak tertahan lagi, tak tertanggung. Jadi lebih baik dapat siksaan yang diminimumkan sikit, kan? Dan lebih baik jangan kena siksaan. Maksudnya lebih baik jangan kena siksaan, iaitu apa? Iaitu dengan tunaikan solat, kan? Bertaubat kalau solat ada ditinggalkan, bertaubat, kan? Dan sepakat empat mazhab, jalan taubat, tuntutan taubat mesti qada solat yang ditinggalkan, qada. Ini kesepakatan empat mazhab. Kena qada. Bukan kata dah tinggal sembahyang dah, tak apa, dah tinggal sembahyang nak buat macam mana, taubat ajalah, jangan buat lagi. Memang taubat, tapi tuntutan taubat, kalau kita tengok rukun syarat taubat, kan, menyesal di atas maksiat, kan, kemudian apa, meninggalkan maksiat itu, mencabut diri dari maksiat itu, kan. Jadi kalau maksiatnya adalah berbentuk tinggalkan solat, bagaimana diri kita nak cabut dari perbuatan itu, kan? Ialah dengan solat, kan? Dengan solat. Kalau kita tak solat, selagi itu kita tak cabut diri kita daripada maksiat tu. Kalau kita dah tinggalkan solat, lepas tu terus kita tak solat, tak qada, maksudnya kita berada lagi di takut maksiat tu. Jadi kena cabut diri kita daripada takut maksiat tu dengan kita qada solat kita. Itu tuntutan taubat. Jadi kalau kita sangka kalau dah tinggalkan sembahyang kena taubat je, kan? Kita akan kata tidak, taubat, tuntutan taubat tu sendiri memerintahkan kepada qada. Kerana syarat taubat tadi ialah mencabut diri, meninggalkan maksiat tu, kemudian menyesal. Jadi sebab itu kesepakatan empat mazhab mengatakan kena qada solat yang ditinggalkan. Taubat tu insya-Allah, dengan taubat Allah terima taubat kita sungguh-sungguh, maka kita tidaklah mendapat ancaman-ancaman yang dijanjikan tadi. InsyaAllah terhindarlah kerana taubat kita. Dan taubat itu sempurna dengan kita sempurnakan hak-hak taubat. Antaranya ialah qada sembahyang kita. Jadi sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkenaan ayat tadi, celakalah ataupun wail untuk orang yang bersembahyang yang mereka leka lalai tentang sembahyangnya. Maka Sa'id bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi, sa'altu Rasulullah anil ladzina hum an salatihim sahun. Aku tanya kepada Rasulullah tentang mereka yang dimaksudkan dalam ayat tu. Nabi bersabda, huwa ta'khirul waqti. Nabi kata ia adalah melewatkan waktu. Maksudnya sembahyang setelah habis waktunya baru sembahyang. Ai ta'khirus salati an waqtiha, melewatkan sembahyang daripada waktunya. Maksudnya waktunya tu maksudnya waktunya dah habis. Itu maksudnya. Jadi sammahum musallin. Allah masih lagi sebut dia orang yang bersembahyang sebab dia memang sembahyang, tapi sembahyang dah habis waktu, kan? Okey. Dan apa itu wail? Wail pula apa? Dalam ayat lain Allah janjikan dengan ghai. Ghai itu lembah dalam neraka jahanam. Ayat ini Allah janjikan dengan wail pula. Apa itu wail? Wail ialah huwa wadin fi jahannam. Sama. Dia punya makna dia sama, iaitu lembah dalam neraka jahanam. Jadi ghai dengan wail dan lembah dalam neraka jahanam. Kemudian di sini disebut lagi, lembah itu sekiranya dimasukkan segala gunung ganang dunia, pasti semuanya akan cair kerana kepanasannya. Itulah lembah yang dahsyat itu untuk orang yang meninggalkan solat daripada waktunya. Okey. Kemudian
Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, Allah berfirman lagi dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kamu oleh harta kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Jangan sampai harta kita, anak-anak kita, keluarga kita melekakan kita daripada mengingati Allah. Dan Allah kata lagi, siapa yang melakukan perkara itu, maksudnya siapa yang hartanya dan anak pinaknya menyebabkan dia leka mengingati Allah, faulaika humul khasirun, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Jadi kat sini tak ada tersebut tentang solah pun, tak ada orang sebut tentang solah pun. Jadi mufassirun, ulama-ulama tafsir mengatakan al-muradu bi dzikrillahi fi hadhil ayah as-salawatul khamsu. Yang dimaksudkan dengan mengingati Allah di dalam ayat ini, maksudnya ialah sembahyang solat 5 waktu. Jadi walaupun dekat situ sebut zikrillah, tapi maksudnya ialah solah. Memang perkataan zikrullah ni dalam Quran ada banyak makna. Kadang-kadang zikrullah maknanya Quran. Kadang-kadang zikrullah memang maknanya mengingati Allah. Kadang-kadang zikrullah bermakna solah, seperti ayat ini. Ayat ini zikrullah maknanya solah. Jadi bila keluarga kita telah, harta kita melekakan kita daripada solah, Allah kata orang ini orang yang rugi. Jadi bila Allah kata rugi, maka rugi dia tu rugi yang tak boleh digambar. Sebab Allah yang maha kaya yang kata rugi. Biasa orang selalu buat perumpamaan yang untuk kita mudah nak faham kan. Kalau budak kecil cakap rugi, rugi dia tu mungkinlah makan berapa sen kan. Rugi ni rugi, itu rugi berapa sen punya tahap lah. Sebab budak kecil yang cakap. Kalau bapak-bapak yang cakap rugi, tu rugi mungkin ratus-ratus punya lah. Kalau bos-bos yang sembang-sembang, dia kata rugi, oh ni rugi mesti ribu-ribu punya rugi, puluh ribu punya rugi ni bos-bos yang sembang. Kalau pemimpin-pemimpin negara beritahu rugi, ini mungkin juta-juta ni. Rugi ni maksudnya juta-juta lah. Takkanlah menteri-menteri sembang rugi maksudnya berapa sen punya rugi, takkan kan. Itu logiknya. Jadi seperti itulah bila Allah yang kata rugi, rugi dia adalah rugi yang kita tak boleh gambar. Sebab itu ayat yang lain mengatakan masuk ke dalam neraka kan. Itulah kerugian dia sebenarnya, meninggalkan solat, melewatkan solat. Jadi sebab itu kita kena berjaga-jagalah tentang urusan solat ini. Kita kena didik, kena tarbiyah diri kita dan keluarga kita untuk ambil berat terhadap solat ni. Sebab itu Nabi begitu nak ambil berat tentang solat, Nabi sudah suruh supaya ibu bapa ni ajar anak-anak ada solat. Ajar anak-anaknya untuk solat. Nabi beritahu apa? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kamu solat bila dah sampai 7 tahun. Sampai 7 tahun dah kena perintah suruh anak solat. Jadi ulama perincikan bila dah sampai 7 tahun anak dan mumayyiz, 7 tahun dan mumayyiz, maka kita dah kena perintahkan dia sembahyang. Tapi kalau anak ni sudah mumayyiz tapi belum 7 tahun, belum lagi kewajipan kita menyuruh dia solat, tapi sudah disunatkan sebab dia dah mumayyiz. Jadi bila anak kita dah 7 tahun dan mumayyiz, mumayyiz tu maksudnya apa?
dah pandai makan sendiri, dah pandai minum sendiri. Kalau pergi tandas dah boleh basuh istinja sendiri. Itu dah mumayyiz dah tu. Jadi bila begini, umumnya umur 7 tahun dah mumayyiz. Umumnya. Jadi Nabi dah suruh perintahkan untuk solat. Perintahkan solat. Dan ulama perincikan juga, maksud Nabi memerintahkan solat bukan hanya solat itu sahaja. Bahkan sebenarnya bermula dari umur itu sudah mula memperkenalkan tentang syariat. Syariat-syariat yang dituntut, yang utamanya solat. Jadi sebut solat tu sebagai wakil kepada tuntutan syariat yang lain. Macam kita azan, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Solat aja ke boleh berjaya? Sembahyang je boleh berjaya. Dia kata, aku nak sembahyang je lah, zakat tak nak, pergi haji tak nak, puasa tak nak. Dia kata, sebab kalau sembahyang saja dah berjaya. Kenapa kata gitu? Ya, azan kata macam itu, sembahyang je dah boleh berjaya. Bukan maksudnya begitu kan. Menyebut solat adalah menyebut salah satu amal yang dituntut kan, sebagai wakil kepada amal-amal yang dituntut lain. Jadi menyebut solat sebenarnya merangkumi sebut segala tuntutan yang lain, puasa, haji dan lain-lain. Solat tu diutamakan, khussa bizikri, dikhususkan penyebutan kerana solat itulah yang paling penting, paling perintah yang paling utama. Jadi bukan maksudnya solat saja, bahkan semualah perkara yang lain kan. Zakat pun kena tunaikan juga, puasa pun kena puasa juga, barulah berjaya. Jadi begitulah dalam Nabi memerintahkan kita supaya suruh anak solat ni. Bila anak dah umur 7 tahun mumayyiz, perintahkan dia solat. Jadi kita kena faham, bukan solat tu semata-mata. Wuduknya pun kena ajarkan. Jangan suruh anak solat je tapi wuduk tak ajar. Macam mana anak tu nak wuduk? Dan bukan semata-mata solat, bahkan boleh suruh dia untuk puasa, belajar puasa kalau dia mampu dan sebagainya. Jadi Nabi dah suruh ambil berat. Nabi tekankan umur anak dah 7 tahun dah kena suruh dah. Menunjukkan solat tu perkara yang sangat penting. Dan Nabi kata apa? Nabi lanjutkan lagi, wadribuhu 'alaiha wa hum abna'u ashirin. Pukullah anak kamu itu jika dia meninggalkan solat bila dah masuk umur 10 tahun. Nabi suruh pukul. Tapi bukanlah pukul teruk-teruk macam wrestling, habis lunyai anak. Bukan kan. Pukul, ulama sebut ghairu mubarrahin, pukul yang taklah mencederakan. Tapi pukul tu adalah pukul tanbih, pukul yang memberi peringatan kan, supaya anak dapat lihat perintah ni memang perintah serius daripada bapak aku kan. Tapi janganlah pukul tu sampai cedera berdarah, bukan. Jadi pokoknya Nabi suruh pukul dengan cara pukul yang betul lah bila tinggalkan sembahyang setelah memasuki 10 tahun. Kenapa 10 tahun? 10 tahun ni kerana dia adalah umur yang ihtimal kemungkinan berat, kemungkinan yang tinggi anak tu sudah baligh kan. Baligh secara umur 15 tahun. Tapi kalau baligh secara keluar air mani boleh bermula dari umur 9 tahun, ataupun baligh secara haid boleh berlaku bermula 9 tahun. Tapi baligh secara umur berlaku 15 tahun. Maksudnya bila dah 15 tahun confirm dah baligh lah. Tak payah nak tanya-tanya lagi dah ke belum. 15 tahun memang dah baligh. Cuma boleh jadi berlaku baligh itu awal dengan 2 sebab yang lain tadi. Jadi bila 10 tahun dia adalah umur yang ada kemungkinan sudah baligh. Jadi sebab itu Nabi nak dia dibiasakan dengan solat. Bila ditinggalkan Nabi suruh pukul dia. Bapak pukul. Bapak atau mak pukul.
Tapi pukul yang macam tadilah, pukul yang dibenarkan syariat lah. Jangan pukul kat muka. Dari segi apa kita kata apa, bila kita pukul ni, ini kelemahan saya jugalah kan, kita kadang-kadang ibu bapa kan, memukul ni sebenarnya dia proses memindah. Kalau kita pukul dalam keadaan marah dan bernafsu, kita memindahkan perasaan tu ke anak sebenarnya. Jadi sebab itu kalau tengah marah jangan pukul. Kita nak denda, lepas dah tenang baru kita denda dia. Lepas dah tenang denda dia, barulah kita tak boleh berlebih. Dan pukul jangan pukul di muka. Sebab muka ni adalah kemuliaan. Muka kemuliaan. Walaupun itu anak kita ataupun anak murid kita ke, jangan pukul di muka. Muka adalah kemuliaan. Dan bila kita dah memukul, tak semena-mena dia sebut Allah, kita stop pukul. Anak tu sebut Allah, kena pukul Allah, kita hentikan pukulan kita. Ada perkara tu ada mafhum je dari hadis. Saya tak ingat dia punya hadis dia. Tapi kalau anak tahu, memang awal-awal lagi dia sebut Allah, Allah, Allah kan. Memang bapak dia tak pukul nanti. Tapi tak macam tu kan. Jadi maksudnya syariat menyuruh, agama menyuruh pukul anak bila dah 10 tahun tak solah, masih tak solah kan. Kerana pentingnya solah itu kan. Cikgu boleh pukul anak murid tak kalau anak murid tak solah? Ulama-ulama membahas, muallim, cikgu ke, guru ke, ustaz ke, dia kena suruh anak murid solah. Seperti umur-umur tadi, 7 tahun bermula dan sebagainya. Tapi bila anak murid tu dah 10 tahun, kalau pada pihak bapa boleh pukul, tapi bagi pihak guru, cikgu tak boleh pukul. Melainkan walinya izinkan, melainkan bapaknya izinkan. Okey, tak apa cikgu, tak apa ustaz, anak saya ni dah umur 10 tahun, kalau dia tak sembahyang boleh pukul dia. Barulah cikgu tu boleh pukul. Pukul pun sama dengan kaedah yang dibenarkan kepada bapa, seperti itulah yang dibenarkan kepada cikgu, kepada guru kan. Bukan cikgu boleh pukul lebih daripada bapa, sama kebenaran pukul. Macam itu juga kalau isteri tak solah, kan. Suami boleh pukul tak isteri tak solah? Asasnya awalnya tak boleh. Macam cikgu kepada anak murid tu boleh suruh, tapi bila isteri tak solah tak boleh pukul. Suruh dengan kasih sayang. Kita carilah psikologi macam mana, tapi masih tak sembahyang, kita tak boleh pukul isteri. Sehinggalah kalau wali kepada isteri ni benarkan, wali dia benarkan, tak apa, kau suami dia, kau buatlah, kalau dia perlu dipukul-pukul lah, baru boleh pukul. Pukul pun dengan cara yang betul lah, bukan pukul belasah macam wrestling, segala lompat dari atas hentak kan, bukan. Pukul dengan cara yang betul lah, ghairu mubarrahin. Okey. Suami tak sembahyang, isteri boleh pukul. Sama juga. Maksud sama tu ialah kena suruh suami sembahyang. Kalau suami tak sembahyang, suruhlah macam mana pun, tapi dengan baik. Kalau agak-agak kita cakap tak lepas, tak lulus, tak jalan, kita suruh melalui kawan dia, suruh melalui adik dia kan, suruh melalui orang lain kan. Asalkan kita kena suruh suami sembahyang. Tapi kalau suami tak sembahyang juga, tidak ada ruang isteri memukul suami, tak ada ruang. Dia beza dengan suami tadi. Suami ada ruang memukul isteri bila ada kebenaran walinya dan memukul dengan betul lah maksudnya. Tapi isteri tidak ada ruang sama sekali. Lagi berapa minit azan? Oh, azan lah. Okay, kita azan sekejap.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على Okey, kita sambung sikit lagi jadi tadi tu saya tarik semula sikit. Jadi kalau suami pula yang tak sembahyang, sama juga isteri perlu suruh, perlu mohon, perlu meminta, mengajak suaminya sembahyang dengan baik, dengan kasih sayang. Ada orang pengalaman dia awal-awal suami dia tak sembahyang, tapi bila sampai waktu sembahyang je, dia bentangkan sejadah bentangkan sejadah, dia letakkan kain pelikat, kopiah untuk alat-alat untuk suami dia lah. Lama dia buat macam tu. Itu yang dia mampulah. Lama kelamaan berubah. Suami dia sembahyang dia tengok isteri dia asyik sediakan alat sembahyang dia je kan. Lama-lama suami dia sembahyang jadi kena suruh Jadi kalau suami tak sembahyang, dia berbeza. Suami tak sembahyang, isteri tidak ada hak memukul suami, tidak ada hak. Walau macam mana pun tidak ada hak isteri memukul suami. Kadang kita dengar isteri pukul suami kan, pukul dengan talam. Ada berita luar negara, isteri tumbuk suami sampai mati. Jadi Islam tak mengajar begitu. Isteri memang tak ada hak pukul suami, walaupun suami dalam keadaan salah sekalipun. Suami yang dibenarkan memukul isteri itu pun dalam kaedah yang dibenarkan. Bukan benarkan tu maka kita bebas memukul dia, tidak. Okey. Jadi itu hukum solah terhadap orang sekitar kita lah. Jadi solah ni
Nabi sebut sebagai apa? Sebagai tiang agama. As-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan solat, dia mendirikan agama. Kat sini Nabi guna ayat yang begitu istimewa. Nabi kata siapa yang mendirikan solat. Sepatutnya kalau ikut dalam bahasa Arab, Nabi hanya perlu sebut siapa yang bersembahyang. Man shalla, man shalla faqad aqamaddin. Siapa yang sembahyang, dia menegakkan agama. Tapi Nabi tak kata sembahyang, Nabi kata mendirikan sembahyang, aqama. Bahkan Al-Quran sendiri bila suruh sembahyang, Allah tak suruh sembahyang secara perkataan sembahyang tu, bahkan Allah suruh mendirikan. Jadi maksudnya antara hak solat ialah dia didirikan, bukan dia disembahyangkan saja, dia perlu didirikan. Dan itu antara makna, bukan satu-satunya makna lah, antara makna mendirikan solat ialah kita ingin solat tu ditunaikan oleh semua orang. Semua orang kita nak sembahyang. Sebagaimana kita nak kita sembahyang, kita nak orang lain pun tunaikan sembahyang. Jadi macam mana untuk berlaku perkara tu? Maka kita kena selalu menasihati, memesan kepada solat. Itu antara makna mendirikan solat. Jadi Nabi kata faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sembahyang, dia meruntuhkan agama. Jadi yang meruntuhkan agama siapa? Rupa-rupanya yang meruntuhkan agama ialah orang Islam sendiri, bila dia tidak sembahyang. Jadi sebab itu kita ambil beratlah perkara ini, tentang sembahyang ini. Kita jaga ahli diri kita, ahli keluarga kita, ahli masyarakat kita, supaya semua mengambil berat terhadap sembahyang, terhadap solat ini. Dan dia adalah dosa besar yang keempat, yang besar, tapi kerana dia umum berlaku, kita macam macam tak berapa percaya pula dia tu dosa besar yang keempat. Jadi sama-samalah kita risaukan perkara ini, kita sama-sama dapat perbaikilah ahwal masyarakat kita, supaya semua mengambil berat terhadap sembahyang. Wallahu a'lam bissawab. Jadi saya kira untuk malam ini setakat itu dulu. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang atas kelemahan diri saya. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'asr innal insana lafi khusr.